Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam IPGM KKB. Serta terima kasih kepada semua kerana bersama-sama dalam forum kita pada hari ini yang bertemakan akhlak mulia sebagai cerminan kepada penghayatan akidah dan ibadah yang benar. Sebelum saya memperkenalkan dua ahli panelis kita yang anggun, segak dan bergaya pada hari ini, saya ingin memberikan sedikit pencerahan tentang tajuk forum yang kita akan adakan pada hari ini. Dan kita punya forum ni akan dikupas lebih mendalam oleh panel-panel kita sebentar sahaja lagi. Seperti semua orang tahu, akhlak mulia bukan sahaja penting untuk membentuk peribadi seseorang Muslim, tetapi ia juga merupakan cerminan kepada bagaimana seseorang itu mengamal dan menghayati akidah dan ibadah mereka. Berdasarkan tema ini, kita akan membincangkan bagaimana akhlak Rasulullah SAW menjadi teladan utama dalam kehidupan kita. Seperti mana Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang membawa maksud, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu dan yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Okey. Untuk memulakan perbincangan kita pada hari ini, kita bersama-sama dengan dua panelis yang dihormati, iaitu Saudari Aina Najihah selaku panel pertama dan Saudari Nurin Darwishah selaku panel kedua. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita mulai dengan soalan yang pertama kepada panel kita, iaitu Aina Najihah. Saudari Aina, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Ahzab tadi, saya ingin bertanya, bagaimanakah Rasulullah SAW menunjukkan bahawa akhlak mulia adalah cerminan akidah dan ibadah yang benar? Baiklah, terima kasih kepada saudari Sumayah kita selaku moderator kita pada hari ini. Berkenaan soalan saudari tentang firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab tadi, yang mana Rasulullah SAW menunjukkan bahawa akhlak mulia adalah cerminan akidah dan ibadah yang benar. Rasulullah SAW adalah contoh teladan yang terbaik dalam hal akhlak, akidah dan ibadah. Baginda menunjukkan kepada kita bahawa akidah dan ibadah yang benar bukan hanya sekadar melaksanakan kewajipan seperti solat, puasa atau zakat, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan manusia dan alam. Baginda sangat lemah lembut, adil, penyayang dan penuh kasih sayang, yang mana semua ini adalah manifestasi keimanan yang kukuh dan kepada Allah SWT. Allah SWT memuji akhlak baginda di dalam Al-Quran, yang mana di dalam surah Al-Qalam ayat keempat, yang mana bererti, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Di sini menunjukkan betapa baginda sangat berakhlak, yang mana Allah SWT pun memuji akhlak baginda di dalam Al-Quran. Pemahaman akidah yang benar akan mendorong terbentuknya akhlak yang baik, kerana seorang Muslim yang memahami ajaran agamanya dengan benar akan termotivasi untuk melakukan kebaikan. Misalnya, keyakinan terhadap kehidupan setelah mati dan pembalasan atas amal seseorang akan menggerakkan individu untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat, maka hendaknya ia berbicara yang baik atau diam.
Ayat ini di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW sentiasa menekankan keseimbangan antara aspek rohani iaitu ibadah kepada Allah SWT dan aspek sosial iaitu akhlak kita terhadap manusia, akhlak Rasulullah terhadap manusia. Sebagai contoh, ketika beribadah, baginda sangat khusyuk dan ikhlas kepada Allah SWT, tetapi pada masa yang sama, baginda juga menjaga hubungan baik dengan sahabat, keluarga dan masyarakat sekeliling. Akhlak mulia adalah bukti nyata kepada akidah yang betul dan ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Diharapkan bicara saya ini dah menjawab soalan moderator, iaitu saudari Sumayah tadi. Baiklah, terima kasih kepada saudari. Okey, terima kasih saudari Aina. Jelaslah bahawa akhlak mulia Rasulullah SAW adalah contoh yang perlu kita teladani dalam kehidupan seharian. Okey, baiklah. Seterusnya, saya ingin bertanya kepada saudari Nurin. Okey, soalan yang ingin saya bertanyakan adalah bolehkah saudari tolong jelaskan bagaimana penghayatan akidah dan ibadah yang benar dapat membentuk akhlak mulia seseorang Muslim itu? Dipersilakan. Okay. Baiklah, terima kasih kepada Yang Mulia Saudari Yang Berhormat Saudari Sumayah selaku moderator kami pada hari ini. Dan sebelum saya menjawab soalan itu, izinkan saya untuk menjelaskan serba sedikit apakah elemen-elemen yang ada dalam soalan tersebut. Pertama sekali adalah akidah, yang kedua ibadah dan juga akhlak. Baiklah, dalam Islam, akidah itu merupakan sebuah asas kepada semua amalan kita, di mana ia sebenarnya merujuk kepada kepercayaan dan juga keyakinan kita terhadap Allah, sifatnya dan juga rukun iman. Penghayatan akidah, apabila kita menghayati akidah itu dengan kuat, ia secara tidak langsung dapat mempengaruhi cara seseorang itu berinteraksi dengan Tuhan, dengan Allah SWT dan juga sesama manusia. Rasulullah SAW menjadi tauladan kita. Kita sebagai umat Rasulullah SAW harus menjadikan Rasulullah sebagai tauladan hidup, di mana Rasulullah SAW mencontohkan keimanan yang tulus dan juga pengharapan kepada Allah SWT dalam setiap aspek kehidupannya. Baiklah, apabila akidah seseorang itu telah benar-benar berlandaskan tauhid, ia secara tidak langsung akan mencerminkan dirinya dalam bentuk ibadah dan juga akhlak. Kita dapat melihat ciri-ciri seseorang itu apabila beliau melakukan ibadahnya dan juga akhlak peribadinya. Seseorang yang benar-benar telah memahami akidah itu akan menyedari bahawa setiap amal perbuatannya di dunia ini akan dinilai oleh Allah SWT, dan inilah yang akan memotivasikan seseorang itu untuk berbuat kebaikan dan menjauhi perkara-perkara yang dapat membinasakan diri mereka sendiri. Baiklah, sebagai contoh di sini, ibadah seperti solat bukan sekadar ritual harian kita, tetapi solat itu merupakan ibadah yang wajib yang harus kita lakukan setiap hari. Ia memegang ataupun memainkan peranan yang penting untuk mendidik Muslim, mendidik kita agar bersikap sabar, tawaduk dan juga berdisiplin. Rasulullah SAW menunjukkan kepentingan ibadah dalam hidupnya. Baiklah, dalam kita melakukan ibadah itu, kita harus melakukan ia dengan hati yang ikhlas agar kita dapat menghayati setiap perkara yang kita lafazkan dan juga setiap perkara yang kita lakukan dalam ibadah tersebut. Rasulullah SAW menunjukkan kepentingan ibadah dalam hidupnya, dan ibadah yang dilakukan dengan ikhlas mencerminkan keikhlasan akidah seseorang tersebut. Kesemua sifat ini secara tidak langsung akan terzahir dalam akhlak kita sendiri ketika sedang berurusan dengan orang lain. Jika ibadah itu dilakukan dengan penuh keikhlasan, kita ikhlas, kita menghayati dalam melakukan sesuatu itu kerana Allah, dengan niat kerana Allah, maka hasilnya adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia.
Rasulullah SAW telah menunjukkan contoh bagaimana ibadah yang sempurna boleh membentuk peribadi yang unggul dan juga dihormati oleh semua lapisan masyarakat. Maka dengan itu kita semua sebagai umat Nabi haruslah mengikut perkara ataupun akhlak-akhlak Nabi kita sendiri. Jadikan Nabi itu sebagai idola kita dan jadikan sebagai contoh yang mulia untuk kita ikuti. Baiklah, sekali itu sahaja jawapan bagi soalan yang diajukan oleh moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Nurin. Penjelasannya agak padat dan mudah difahami. Di sini kita dapat melihat dengan lebih jelas bahawa akidah dan ibadah yang benar memainkan peranan yang agak besar dalam membentuk akhlak mulia seseorang Muslim tersebut. Seterusnya kita akan melanjutkan soalan kepada saudari Aina Najihah. Saudari, boleh tak saudari berikan strategi ataupun cadangan untuk memperbaiki atau meningkatkan akhlak mulia dalam kehidupan seharian dengan merujuk kepada teladan Rasulullah? Dipersilakan. Baiklah, berkenaan soalan saudari itu strategi yang meningkatkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari merujuk pada teladan Rasulullah SAW. Pertama sekali, kita boleh menghayati nilai-nilai Al-Quran dan hadis, iaitu dengan membaca dan memahami Al-Quran dan hadis itu. Kita boleh meluangkan waktu setiap hari untuk membaca Al-Quran dan hadis yang relevan, terutama yang berbicara tentang akhlak. Misalnya hadis tentang kejujuran dari Rasulullah, contohnya itu kebohongan itu membawa kepada keburukan dan keburukan itu membawa ke neraka. Hadis riwayat Bukhari. Melalui pemahaman ini, kita dapat menerapkan nilai-nilai tersebut, nilai-nilai daripada Al-Quran dan daripada hadis tu dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan kebohongan dan keburukan tu. Kita boleh juga untuk menghayati nilai Al-Quran dan hadis ni, kita ikut serta dalam majlis atau kelompok diskusi untuk yang membahaskan tentang akhlak yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis daripada pakar-pakar Al-Quran dan hadis agar tak terpesong lah. Seterusnya, kita boleh mencari teladan ataupun kita boleh menjadi teladan, iaitu contohnya menjadi contoh yang baik kepada orang sekitar kita, termasuk keluarga dan teman dan kawan-kawan. Misalnya, jika kita ingin anak-anak kita jujur, ni kepada keluarga, contohnya kita nak anak-anak kita jujur, kita mestilah tunjukkan perilaku jujur dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebab kita lah sebagai ibu bapa lah cerminan anak-anak untuk jujur. Mungkin kita seorang kakak atau abang, kita menunjukkan kejujuran, contoh-contoh jujur kepada adik-adik kita, supaya dia orang belajar daripada kita lah sebagai teladan. Contohnya, kita juga boleh ceritakan pengalaman peribadi tentang bagaimana menerapkan akhlak yang baik kepada orang lain sebagai inspirasi kepada mereka untuk melakukan hal yang sama. Strategi lain ialah kita melakukan kebaikan setiap hari. Walaupun perbuatan yang kecil tapi bermakna, contohnya kebaikan yang tidak harus dalam bentuk yang besar. Kebaikan ini tak harus dalam bentuk yang besar. Misalnya membantu tetangga yang kesulitan, memberikan sedekah kepada yang memerlukan, atau hanya dengan menyapa dan tersenyum pada orang yang kita temui. Seperti sunnah Rasulullah SAW untuk tersenyum. Itu adalah melakukan kebaikan lah dalam setiap hari. Dengan hanya tersenyum, dengan hanya senyum. Kita juga boleh buat jadual kegiatan kebaikan kita. Contohnya, misalnya menolong kawan-kawan. Contohnya pada hari ini kita nak tolong kawan-kawan di sekolah. Kita bahagikan masa untuk kita hari ni kita nak tolong kawan kita, esok kita nak masa luang kita ni kita nak duduk dengan ibu bapa je, kita nak tolong ibu kita memasak ke, kan.
kita boleh buat jadual ni. Dengan cara ni kita lebih terencana untuk berbuat baik. Yang ni untuk orang yang mungkin tak tahu nak luangkan masa macam mana kan. Kita boleh luangkan masa dengan membuat kebaikan setiap hari, pada setiap hari. Seterusnya kita boleh mengembangkan sikap empati, iaitu dengan luangkan waktu untuk mendengar cerita dan perasaan orang lain tanpa terburu-buru memberikan nasihat. Rasulullah SAW selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, berdasarkan sirah-sirah Nabi dahulu kan. Menyadari bahawa setiap orang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeza, kita mestilah tunjukkan pengertian dan rasa hormat terhadap perbezaan ini sebagai sebahagian daripada empati yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akhir sekali, strategi untuk terus berakhlak mulia ni, kita kenalah terima kritikan dengan lapang dada. Kita kena melatih diri untuk tidak terlalu terburu-buru apabila mendengar kritikan orang tentang kita. Itu dengan melatih diri tidak menolak apa yang disampaikan, apa yang orang kata kepada kita. Ingatlah, kritik ni adalah kesempatan untuk belajar dan belajar dan sebagai pengalaman untuk kita menjadi seorang yang lebih berakhlak mulia. Setelah menerima kritikan tu, kita luangkanlah waktu kita dengan merenung tentang apa yang kita boleh baiki. Kadang-kadang apa yang orang kritik tu sebenarnya betul kita lakukannya, dan mungkin kita boleh baiki. Kita perlulah sedarkan diri kita tentang kritikan tu. Mungkin kita boleh baiki mengikut menjadikan Rasulullah sebagai teladan untuk baiki perbuatan kita tu. Rasulullah pun selalu mencari cara untuk meningkatkan diri, dan kita pun haruslah ikut jejak langkah beliau. Dengan menerapkan strategi ini secara konsisten, kita dapat meningkatkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus meneladani sifat-sifat mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Harapnya strategi ini menjawab dan membantu kepada penonton-penonton dan juga moderator kita, Saudari Ismaya. Baiklah, berkenaan soalan saudari iaitu strategi. Okey, terima kasih kepada saudari Aina Najihah sebentar tadi. Di sini kita jelas bahawa jika kita menerapkan akhlak yang mulia dalam diri kita, kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah, dan secara tidak langsungnya kita disenangi oleh masyarakat sekeliling dengan adanya akhlak yang mulia. Jadi kita sebagai Muslim, kita perlulah menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan kita. Seterusnya, saya akan mengajukan soalan kepada panel kita yang kedua, iaitu saudari Nurin. Boleh ke saya ingin bertanya kepada saudari, apakah langkah-langkah yang praktikal yang boleh diambil oleh individu Muslim untuk memperbaiki akhlak mereka dan memastikan ianya selari dengan penghayatan akidah dan ibadah yang benar? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih sekali lagi buat saudari Sumayah atas soalan yang diajukan. Baiklah, apabila kita bercakap tentang memperbaiki akhlak kepribadian. Apabila kita bercakap tentang akhlak, kita tahu akhlak itu adalah sebuah perbuatan yang mulia, sebuah karakter yang mulia untuk seseorang. Maka dengan itu, apabila kita ingin membincangkan tentang bagaimana untuk memperbaiki akhlak seseorang itu, kita tahu bahawa seseorang itu mengalami sesuatu yang dulunya mereka mempunyai akhlak yang baik, tetapi mungkin disebabkan atas perkara yang tidak dijangkakan, mereka menjadi seseorang yang mendorong
ke arah yang lalai dan sebagainya. Jadi apabila kita ingin memperbaiki diri itu balik, kita harus datang bersama-sama niat yang ikhlas. Niat tu adalah hanya untuk satu saja, iaitu niat kerana yang di atas. Niat hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita ingin memperbaiki diri, biar buat itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu, apabila ingin niat itu sudah ada, maka usaha pun diiringi dengan usaha. Apabila kita sudah niat, maka ia perlu diiringi dengan usaha. Baiklah, langkah yang boleh kita ambil untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki akhlak itu, sama ada ia melalui usaha untuk memperbaiki pemahaman tentang akidah dan juga ibadah melalui pembelajaran yang berterusan. Apabila kita belajar dengan secara konsisten dan juga secara berterusan, kita dapati bahawa kita akan mengumpul sebanyak ilmu yang mungkin. Ilmu itu akan datang mengalir tanpa henti. Ilmu itu adalah pinjaman daripada Allah SWT. Kita menuntut ilmu itu juga adalah satu pahala. Kita menuntut ilmu kerana Allah SWT, kerana untuk memperbaiki diri. Maka dengan pembelajaran yang berterusan dan juga ikhlas dalam menuntut ilmu, ia secara tidak langsung dapat membentuk diri ataupun sikap yang mulia pada satu hari akan datang. Seseorang itu juga perlulah adakan usaha, berusaha untuk mendalami ilmu agama, menghadiri majlis-majlis ilmu dan merujuk kepada ulama yang arif dalam bidang ini. Kerana dalam kita untuk membentuk diri balik ke arah yang lebih dalam kita untuk membentuk diri itu balik ke arah yang lebih baik, kita harus mendekati diri kita dengan orang-orang yang soleh dan solehah, agar kita dapat dipengaruhi oleh orang-orang yang membawa aura yang positif. Dengan itu, kita juga harus memperbanyakkan amalan ibadah sunat seperti qiyamul lail, membaca Al-Quran dan juga berzikir. Kerana ini semua dapat membantu untuk memperbaiki jiwa dan seterusnya dapat mencorakkan akhlak yang lebih baik. Baiklah, individu Muslim boleh memperbaiki akhlak mereka dan memastikan ia selari dengan penghayatan akidah dan ibadah yang tepat, yang benar melalui beberapa langkah praktikal yang lain. Seperti meningkatkan ilmu agama dan mempelajari ajaran Islam dan sirah Rasulullah SAW. Selain itu, seperti mana yang saya katakan tadi, kita harus memperbanyakkan amalan ibadah sunat seperti qiyamul lail, membaca Al-Quran dan juga berzikir. Namun begitu, kita harus menjalankan ataupun memperbaiki ibadah wajib kita seperti solat. Solat itu haruslah didirikan dengan khusyuk, dengan memahami setiap perkataan ataupun setiap yang dilafazkan, memahami dan menghayati setiap benda yang dilafazkan. Apabila kita tahu apa yang dilafazkan di dalam solat tersebut, maka secara tidak langsung kita dapat mempraktikkan ia dalam kehidupan seharian. Serta lepas habis solat, doa itu adalah untuk bimbingan dalam perilaku yang baik. Setelah kita adakan usaha, maka kita doa tawakal kepada Allah SWT atas apa saja yang ditetapkan olehnya. Walaupun begitu, dengan adanya usaha, pasti Allah SWT itu akan bimbing kita ke arah yang lebih baik. Selain itu, mereka perlu melakukan introspeksi secara berkala untuk mengenal pasti aspek akhlak yang perlu diperbaiki, aspek akhlak yang mana yang perlu diperbaiki dalam diri mereka, serta mereka ini, orang-orang baik ini, orang-orang yang dipilih untuk memperbaiki akhlak mereka, perlulah menjauhi perbuatan yang negatif, seperti mengumpat. Perkara yang sering dilakukan sekarang ini adalah mengumpat, mengutuk dan sebagainya. Haruslah menjauhi diri mereka daripada mendekati dalam kelompok yang negatif. Maka dengan itu, seperti yang saya katakan sebentar tadi,
usaha untuk memperbaiki diri ini juga adalah dengan berkumpul dengan orang-orang yang berakhlak baik dan juga aktif dalam kegiatan sukarela. Apakah kebaikan aktiviti sukarela ni sebenarnya? Aktiviti sukarela ataupun kegiatan sukarela ini dapat membantu membina sikap empati dan juga kasih sayang, kerana apabila kita menjalankan sesuatu perkara itu tanpa mengharapkan sesuatu, tanpa mengharapkan ganjaran, ia adalah kerana kita ikhlas dalam melakukan perkara yang baik, dalam melakukan perbuatan untuk menolong seseorang ataupun menolong sebuah society ataupun kelompok yang memerlukan bantuan. Maka saya harap perbincangan ataupun penyampaian ini dapat menjawab soalan yang diajukan oleh saudari Sumaya. Maka dengan itu saya mengundurkan diri. Terima kasih. Baiklah, terima kasih sekali lagi buat saudari Sumaya atas soalan yang diajukan. Baiklah, apabila kita bercakap tentang memperbaiki akhlak. Okey, untuk soalan yang terakhir, saya ingin bertanyakanlah kepada kedua-dua panelis kita yang hebat-hebat belaka ni. Soalannya adalah, bagaimana kita sebagai Muslim yang moden boleh mengamalkan akhlak yang mulia dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam dunia yang penuh dengan cabaran pada hari ini? Dipersilakan. Baiklah, saya selaku panel pertama akan menjawab soalan saudari Sumaya selaku moderator kita berkaitan dengan sebagai seorang Muslim moden pada dunia era moden sekarang. Bagaimanakah kita boleh mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan harian, terutama dalam dunia yang penuh dengan cabaran dan pencaroba pada hari ini? Pertama sekali, kita perlu menjadikan Rasulullah SAW sebagai model kehidupan kita. Bukan sahaja dalam ibadah, tetapi juga dalam pergaulan harian. Dalam dunia moden ini, kita sering terdedah kepada pelbagai cabaran dan ujian. Itu biasanya pengaruh daripada berbagai-bagai berbagai-bagai trend sekarang, biasalah. Namun jika kita benar-benar menghayati ajaran Islam, kita akan dapat mengekalkan akhlak yang baik. Sentiasa ingatkan diri kita bahawa setiap tindakan kita dinilai oleh Allah SWT, dan kita harus menjaga hubungan dengan Allah melalui ibadah. Yang pertama-tama sekalinya, ibadah kita, ibadah yang wajib adalah ibadah solat 5 waktu. Jaga solat 5 waktu tu lah yang akan jaga kita, yang mana memang menjaga hubungan kita dengan Allah. Dan juga kalau kita betul-betul menghayati ibadah tersebut dan ibadah lain juga, ibadah tu akan menjaga kita, terutamanya solat, akan menjaga kita, hubungan kita bukan sekadar dengan Allah SWT dan malah dengan orang lain juga. Okay. Hubungan dengan manusia melalui akhlak yang baik pun akan terjaga. Okay, mulakan dengan perkara yang kecil seperti bersikap ramah, memaafkan orang lain dan sentiasa menepati janji. Baiklah, saya rasa yang kita boleh dengar pula penerangan daripada panel kita yang kedua, saudari Nuri. Dipersilakan. Baiklah, saya selaku panel pertama akan menjawab soalan saudari Sumaya selaku moderator kita berkaitan dengan sebagai seorang Muslim moden pada dunia era moden sekarang. Bagaimanakah kita boleh mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan harian, terutama dalam dunia yang penuh dengan cabaran dan pencaroba pada hari ini? Pertama sekali, kita perlu menjadikan Rasulullah SAW sebagai model kehidupan kita. Bukan sahaja dalam ibadah, tetapi juga dalam pergaulan harian. Dalam dunia moden ini, kita sering terdedah kepada pelbagai cabaran dan ujian. Itu biasanya pengaruh daripada berbagai-bagai berbagai-bagai trend sekarang, biasalah. Namun jika kita benar-benar menghayati ajaran Islam, kita akan dapat mengekalkan akhlak yang baik. Sentiasa ingatkan diri kita bahawa setiap tindakan kita dinilai oleh Allah SWT, dan kita harus menjaga hubungan dengan Allah melalui ibadah. Yang pertama-tama sekalinya, ibadah kita, ibadah yang wajib adalah ibadah solat 5 waktu. Jaga solat 5 waktu tu lah yang akan jaga kita,
yang mana memang menjaga hubungan kita dengan Allah, dan juga kalau kita betul-betul menghayati ibadah tersebut dan ibadah lain juga, ibadah tu akan menjaga kita, terutamanya solat, akan menjaga kita, hubungan kita bukan sekadar dengan Allah SWT dan malah dengan orang lain juga. Okay. Hubungan dengan manusia melalui akhlak yang baik pun akan terjaga. Okay, mulakan dengan perkara yang kecil seperti bersikap ramah, memaafkan orang lain dan sentiasa menepati janji. Baiklah, saya rasa yang kita boleh dengar pula penerangan daripada panel kita yang kedua, saudari Nuri. Dipersilakan. Baiklah, saya selaku panel pertama akan menjawab soalan saudari Sumaya selaku moderator kita berkaitan dengan sebagai seorang Muslim moden pada dunia era moden sekarang. Bagaimanakah kita boleh mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan harian, terutama dalam dunia yang penuh dengan cabaran dan pencaroba pada hari ini? Pertama sekali, kita perlu menjadikan Rasulullah SAW sebagai model kehidupan kita. Bukan sahaja dalam ibadah, tetapi juga dalam pergaulan harian. Dalam dunia moden ini, kita sering terdedah kepada pelbagai cabaran dan ujian. Iaitu biasanya pengaruh daripada berbagai-bagai berbagai-bagai trend sekarang, biasalah. Namun jika kita benar-benar menghayati ajaran Islam, kita akan dapat mengekalkan akhlak yang baik. Sentiasa ingatkan diri kita bahawa setiap tindakan kita dinilai oleh Allah SWT, dan kita harus menjaga hubungan dengan Allah melalui ibadah. Yang pertama-tama sekalinya ibadah kita, ibadah yang wajib adalah ibadah solat. Solat 5 waktu, jaga. Solat 5 waktu itulah yang akan jaga kita, yang mana memang menjaga hubungan kita dengan Allah, dan juga kalau kita betul-betul menghayati ibadah tersebut dan ibadah lain juga, ibadah tu akan menjaga kita, terutamanya solat, akan menjaga kita, hubungan kita bukan sekadar dengan Allah SWT dan malah dengan orang lain juga. Okay. Hubungan dengan manusia melalui akhlak yang baik pun akan terjaga. Okay, mulakan dengan perkara yang kecil seperti bersikap ramah, memaafkan orang lain dan sentiasa menepati janji. Baiklah, saya rasa yang kita boleh dengar pula penerangan daripada panel kita yang kedua, saudari Nuri. Dipersilakan. Baiklah, saya selaku panel pertama akan menjawab soalan saudari Sumaya selaku moderator kita berkaitan dengan sebagai seorang Muslim moden pada dunia era moden sekarang, bagaimanakah kita boleh mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan harian, terutama dalam dunia yang penuh dengan cabaran dan pencaroba pada hari ini? Pertama sekali, kita perlu menjadikan Rasulullah SAW sebagai model kehidupan kita. Bukan sahaja dalam ibadah, tetapi juga dalam pergaulan harian. Dalam dunia moden ini, kita sering terdedah kepada pelbagai cabaran dan ujian. Iaitu biasanya pengaruh daripada berbagai-bagai berbagai-bagai trend sekarang, biasalah. Namun jika kita benar-benar menghayati ajaran Islam, kita akan dapat mengekalkan akhlak yang baik. Sentiasa ingatkan diri kita bahawa setiap tindakan kita dinilai oleh Allah SWT, dan kita harus menjaga hubungan dengan Allah melalui ibadah. Yang pertama-tama sekalinya ibadah kita, ibadah yang wajib adalah ibadah solat. Solat 5 waktu, jaga. Solat 5 waktu itulah yang akan jaga kita, yang mana memang menjaga hubungan kita dengan Allah, dan juga kalau kita betul-betul menghayati ibadah tersebut dan ibadah lain juga, ibadah tu akan menjaga kita, terutamanya solat. Terima kasih saudari Aina. Baiklah, saya sangat bersetuju dengan apa yang saudari Aina katakan sebentar tadi. Baiklah, sebagai Muslim moden, bagaimanakah boleh kita amalkan akhlak mulia kita dalam kehidupan harian dengan dunia yang penuh cabaran ini? Antara cabaran yang kita hadapi di dunia pada zaman sekarang ini antaranya adalah pergaulan sosial yang bebas, pengaruh rakan sebaya yang membawa pengaruh yang tidak baik, ataupun pendedahan kepada perkara yang mendorong kita ke arah kemaksiatan ataupun secara tidak langsung ke arah
melakukan kekejaman dan sebagainya. Dan setiap perkara yang saya sebutkan itu adalah salah satu cabaran yang kita hadapi di dunia ini yang dapat menghakis akhlak mulia setiap orang, setiap Muslim di dunia ini sekarang. Maka dengan itu, apa yang kita boleh buat untuk mengamalkan akhlak mulia? Pertama sekali, apabila saya sebutkan cabaran-cabaran yang kita hadapi seperti tadi, kita tahu bahawa setiap cabaran itu terjadi apabila kita berada di dalam kelompok yang tidak mengamalkan akhlak mulia. Maka dengan itu di dunia yang penuh dengan cabaran dan juga perkara-perkara yang dapat mendorong kita ke arah yang tidak baik, kita harus mencari rakan-rakan yang memahami akhlak yang soleh dan solehah, senang untuk diungkapkan. Kita harus mencari rakan-rakan yang dapat mendorong kita ke arah kebaikan, mengeratkan hubungan dengan orang-orang yang soleha dan sebagainya agar kita lebih terbuka hati untuk meneruskan akhlak kepribadian kita yang mulia. Selain itu, setelah apa yang saya dan juga Aina bincangkan sebentar tadi dalam soalan-soalan yang diajukan oleh moderator sebentar tadi, kita sebagai sebagai umat Muslim seharusnya menghayati ibadah dan juga akidah kita. Apabila kita menghayati ibadah dan akidah kita, secara tidak langsung dapat membentuk akhlak yang mulia. Apabila kita secara konsistennya, secara berterusannya kita menghayati perkara yang wajib, perkara yang harus kita lakukan, maka secara tidak langsung akhlak mulia itu dapat diamalkan tanpa dipaksa. Apabila kita menghayati sesuatu benda itu dengan ikhlas, seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadi, dengan ikhlas, dengan hati yang mulia, maka ia dapat mendorong kita mengamalkan kepribadian akhlak yang mulia secara sahajanya, secara dengan ikhlas tanpa dipaksa oleh sesiapa. Tambahan pula, dalam dunia semakin kompleks ini, kita perlu sentiasa memperbaharui niat kita dan juga mengamalkan muhasabah diri. Apabila kita muhasabah diri di mana kita semakin lalai dengan dunia, maka kita harus memperbaharui niat kita setiap hari dan setiap hari. Mahupun cabaran itu makin kuat dan juga hasutan daripada syaitan iblis itu semakin kuat, namun kita harus kuatkan diri kita untuk sentiasa percaya kepada Allah SWT bahawa kita dapat berubah pada suatu hari nanti. Setiap hari kita perlu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari segi akidah, ibadah dan juga akhlak. Cabaran-cabaran yang kita hadapi di dunia ini harus menjadikan sesuatu untuk memotivasikan diri lagi untuk menjadi seorang yang lebih baik pada satu hari yang akan datang. Namun begitu, ingin juga saya berkongsikan antara cabaran yang kita hadapi, iaitu sosial media ataupun media sosial. Media sosial ini adalah platform yang memegang semuanya, kuasanya adalah di situ, di mana kita sekarang ini bergantung harap kepada media sosial. Mahupun begitu, kita tidak boleh memandang rendah kepada ia sebagai sesuatu platform yang negatif secara keseluruhannya. Ia dapat menjadi platform yang boleh kita kongsikan perkara-perkara baik agar memotivasikan kepada orang luar sana untuk meneruskan apa yang Rasulullah SAW mengajar kita. Namun pun begitu, kita tetap perlu untuk berpegang teguh kepada akidah Islam, di mana kita dapat menangani setiap cabaran itu dengan bijaksana. Amalan membaca Al-Quran, memperbanyakkan zikir dan juga menuntut ilmu akan sekaligus membantu kita untuk terus berada di landasan yang benar. Baiklah, itu adalah jawapan yang dapat saya kongsikan soalan yang diajukan oleh moderator Siti Sumaya pada hari ini. Maka dengan itu saya akhiri ucapan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Saudari Aina. Baiklah, saya sangat bersetuju dengan apa yang Saudari Aina katakan sebentar tadi. Baiklah, sebagai Muslim moden, bagaimanakah boleh kita amalkan akhlak mulia kita dalam kehidupan harian dengan dunia yang penuh cabaran ini? Antara cabaran yang kita hadapi di dunia pada zaman sekarang ini antaranya adalah pergaulan sosial yang bebas, pengaruh rakan sebaya yang membawa pengaruh yang tidak baik, ataupun pendedahan kepada perkara yang mendorong kita ke arah kemaksiatan ataupun secara tidak langsung ke arah melakukan kekejaman dan sebagainya. Dan setiap perkara yang saya sebutkan itu adalah salah satu cabaran yang kita hadapi di dunia ini yang dapat menghakis akhlak mulia setiap orang, setiap Muslim di dunia ini sekarang. Maka dengan itu, apa yang kita boleh buat untuk mengamalkan akhlak mulia? Pertama sekali, apabila saya sebutkan cabaran-cabaran yang kita hadapi sebentar tadi, kita tahu bahawa setiap cabaran itu terjadi apabila kita berada di dalam kelompok yang tidak mengamalkan akhlak mulia. Maka dengan itu di dunia yang penuh dengan cabaran dan juga perkara-perkara yang dapat mendorong kita ke arah yang tidak baik, kita harus mencari rakan-rakan yang memahami akhlak yang soleh dan solehah, senang untuk diungkapkan. Kita harus mencari rakan-rakan yang Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudari Aina Najiha dan juga Nurin Darwisyah atas pandangan yang saya rasa sangat bernas, yang sangat padat dan jelas. Saya harap dengan berakhirnya perbincangan kita pada hari ini, saya harap perbincangan ini memberi manfaat dan inspirasi kepada semua yang hadir dan yang menonton kita punya forum pada hari ini, dan semoga kita semua terus berusaha untuk memperbaiki akidah, ibadah dan juga akhlak kita supaya menjadi lebih baik, dan supaya kita dapat menjadi hamba Allah yang diredai dan dihormati oleh masyarakat sekeliling. Dengan itu, saya rasa berakhirlah sudah forum kita pada hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para panelis yang hebat-hebat yang sudi berkongsi ilmu kepada kita pada hari ini, dan kepada semua yang telah mengikuti forum ini. Semoga kita semua dapat mendapat manfaat daripada perbincangan ini. Maka marilah kita akhiri majlis ilmu kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.